apa pun. Ini tak mungkin. Takkanlah kena kat aku. Ya Allah, bini aku. Apa pula ni? Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam kisah seram alam jin. Seperti sedia maklum, saya pernah berteka-teki main tarik-tari dengan kalian semua sebelum ini berkaitan penampakan yang tidak diundang dalam rakaman video konten yang berjudul Suami Syaitan Malam Raya Aidilfitri. Betul tak kalian semua? Malam ini saya akan dedahkan rakaman penampakan yang saya maksudkan itu. Kejap. Siapa yang tak tengok lagi kisah Suami Syaitan Malam Raya Aidilfitri tu? Saya merayu sangat-sangat. Seriously, saya merayu. Pergi tonton dulu. Ini adalah salah satu karya masterpiece daripada kisah seram alam jin. Wajib tonton, percayalah. Kalian semua takkan rugi untuk tonton kisah tu. Sebelum itu adalah wajar sekiranya saya jelaskan secara ringkas saja. Kena bagi tahu supaya kalian semua faham serba sedikit bagaimana flow sejarah kami masa baru berpindah di tapak rumah ini. Kami berpindah ke rumah baru di tapak rumah ini dulu pada tahun 1988 atas sebab masa tu arwah bapa saya ada urusan kerja di sini dan juga secara tidak langsung memandangkan kampung keluarga mak saya berdekatan je dengan tempat kami berpindah ni. Untuk lebih mendalam, kalian boleh dengarkan kisah tu dalam video saya yang nombor 1. Yang pertama dulu, yang berjudul Kisah Seram, Kisah Benar Chapter 1, Bermulanya Gangguan Mengesot. Itulah video saya yang pertama dulu, daripada chapter 1 sehingga chapter 7 kesemuanya. Kemudian selepas tu gangguan itu beralih arah kepada kakak saya yang nombor 2. Video berkaitan penjelasan gangguan kakak saya yang nombor 2 ni saya sudah bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama, Suzana, kau tidak diundang, dan yang kedua, Suzana kembali berhantu. Ini berkaitan dengan gangguan yang dialami sendiri oleh kakak saya yang nombor 2. Juga berkait rapat dengan tapak rumah ni dulu. Saya juga ada dedahkan gangguan yang dialami oleh saya sendiri dalam konten video yang berjudul Ramadan. Tu ada tajuk depan dia, saya lupa. Panjang sangat tajuk dia. Sama juga situasinya, saya alami sendiri gangguan tu di rumah ini. Jadi secara ringkasnya, apa yang kita boleh buat kesimpulan, tapak rumah ini sebenarnya memang sudah lama dihuni bukan oleh kami sekeluarga sahaja, malah ianya diduduki juga oleh makhluk yang tidak kami nampak dengan penglihatan pasangan mata kami. Turutan kisah dan flow sejarah gangguan di tapak rumah ini saya sudah bagi tahu, dah terangkan secara ringkas. Maka oleh sebab demikian, barulah cukup syarat untuk saya mulakan dengan pendedahan rakaman yang telah dirakam secara tidak sengaja oleh kami masa buat suntingan lakonan salah satu babak konten Suami Syaitan Malam Raya Aidilfitri. Seperti biasa, setelah rakaman berjaya dibuat, saya pun mulakanlah sesi editing pada rakaman tu. Bila kita ni sedang buat editing, bermakna
Deria penglihatan kita lebih fokus atau teramat fokus dengan setiap butir-butir image pada video yang kita sedang edit ni. Berbeza dengan yang menonton. Yang menonton, dia selalunya akan tengok sekali imbas je. Jadi, bagi mereka yang dipertanggungjawabkan untuk editing ni, akan tengok berulang-ulang kali image yang sama supaya mendapat hasil yang memuaskan. Masa inilah saya terlihat. Saya sedar. Ini bukan rakaman atau editing aku ni. Mana datangnya pergerakan image yang saya nampak tu? Jujurlah saya katakan, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua di luar kawalan saya, di luar jangkaan saya. Saya tunjuk pada anak saya, pada isteri saya, pada kenalan saya. Mereka semua bila lihat spot dekat tempat yang saya tunjukkan tu, sukar untuk dijelaskan. Sebenarnya ini apa? Apa yang bergerak ni? Dekat video konten Suami Syaitan Malam Raya tu, ada babak yang dilakonkan pada bulan Syaban. Dan ada juga babak yang dilakonkan pada bulan Ramadan. Tetapi rakaman yang telah tertangkap oleh saya, gambaran dan imej yang bergerak tu, yang di luar kawalan tu, berlaku di bulan Ramadan. Sebelum saya dedahkan pada umum, pada media sosial yang ini pada kalian semua yang menonton di YouTube ni, sebelum tu saya sudah membuat beberapa ujian. Saya sudah buat simulasi kepada babak rakaman tu. Yelah, mana tahu pergerakan tu daripada objek ataupun pantulan cahaya lens kamera ke, kan? Ini simulasi yang saya maksudkan itu. Yang ini adalah penanda kepada tapak di mana kedudukan kamera yang akan saya letakkan. Penanda tapak ni saya tak buka lagi. Kita letakkan kamera tu di penanda tapak di sini. Kamera yang saya guna pakai adalah kamera Sony jenis ZV-1. Setup yang saya adjust pula adalah kepada 50p record 50 frame per second dengan resolution ratio 1920x1080 pixels. Shutter speed pula saya tune kepada 1/50. Kalau kalian masih ingat lagi, dalam babak tu akan ada satu pergerakan daripada pintu bilik sana. Kain tu terbang mahala ke sini. Itu semua hanya lakonan trik yang kami buat khusus untuk babak dalam kisah tu. Kemudian, selepas kain tu terbang ke arah sini, akan disusuli satu babak lagi, iaitu pergerakan rambut yang turun daripada atas kamera. Terjuntai bergerak ke bawah menutupi kamera. Ini pun tak ada masalah lagi kerana ianya adalah di bawah kawalan lakonan kami. Tetapi, entah macam mana, bila mana rambut tu turun ke bawah, tiba-tiba ada satu pergerakan kain putih yang bukan di bawah kawalan kami, bergerak di belakang rambut yang terjuntai itu. Jadi oleh sebab demikian, saya akan cuba lakukan semula babak rambut terjuntai itu menutupi kamera untuk melihat sama ada ianya disebabkan pantulan cahaya pada lens ataupun faktor yang lain. Begini, saya turunkan rambut tu secara perlahan-lahan. Cuba perhatikan. Kita cuba turunkan rambut lagi sekali dalam sudut yang berbeza. Tiada sebarang penyumbang pergerakan objek ataupun faktor biasan cahaya di sini. Ni, di sini. Tak ada biasan cahaya. Maka oleh sebab demikian, saya berpendapat secara peribadi, dengan mengambil kira pendapat orang yang berhampiran dengan saya juga, rakaman yang saya akan dedahkan sebentar lagi adalah lebih menyerupai kepada pergerakan kain putih yang sedang bergerak menuju ke bahagian kegelapan dapur ataupun bilik stor. Saksikan baik-baik pergerakan kain putih yang saya masukkan di belakang rambut yang terjuntai itu. Apa pula ni? Apa pula ni? Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Hehehe
Astaghfirullahalazim. Sebenarnya kan kalian semua, benda yang macam ni boleh berlaku dekat mana sahaja pun. Dekat mana-mana pun boleh berlaku. Tetapi, sekiranya tempat tersebut ada background sejarah silam yang diketahui ada kelangsungan makhluk jin tu, maka faktor untuk berlakunya kejadian penampakan luar jangka yang macam ni lagi mudah boleh berlaku berbanding di tempat yang lain yang tiada sejarah silamnya. Saya ada pendapat saya sendiri dan kalian pun ada pendapat kalian juga. Walau apa pun, kita semua perlulah saling hormat menghormati. Tidaklah perlu berbalah walaupun berbeza pendapat. Ingat tu, kita ni saudara Islam. Jangan jadi budak-budak. Terima kasih kepada kalian semua. Saya mohon jasa baik saudara dan saudari untuk tekan button subscribe dan sentiasa bersama dengan kami, warga Kisah Seram Alam Jin. Kalaulah kalian tanya saya lah kan, tak takut ke tinggal di rumah ni lagi-lagi bila dapat tahu ada benda-benda yang macam tu? Tengok atu ingat, jangan takut. Nampak depan. Tak usah duk buat ya. Aku dah takut boh. Alek. Atu kata pelek budak ni. Nampak? Ni ngaji di mana pula ni. Lalu kok kubur beri salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera ke atas kamu semua penduduk kubur orang-orang beriman ini. Kami insya-Allah akan bersama kamu juga suatu masa nanti balik rumah. Siapa yang takut pada makhluk, dia tak takut kepada Allah. Siapa takut kepada Allah, tak takut kepada makhluk. Itu saja. Buat apa nak takut dengan benda-benda tu? Itu sebab kita kena kenal dulu siapa diri kita sebagai manusia. Dan dalam masa yang sama, tidak salah kalau kita ambil tahu apa itu jin. InsyaAllah cukuplah memadai kita ni beriman. Kita patuh dan ikut segala perintah Allah SWT dan tinggalkan apa sahaja yang dilarang olehnya. Sekiranya diberi izin Allah SWT, kita akan bersua lagi di minggu hadapan dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.